Ternampak ke? Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita dalam Facebook Live T Solution bersama saya Amira hari ini. Selamat Hari Raya semua. So, nampak tak belakang background saya? So, macam mana semua? Bersemangat ke tak? Dah masuk kerja ke masih dalam mood raya ke? Tak kot, sebab kita dah seminggu kan raya duk kalut-kalut tu. Dah beraya sana sini, tak tahu berapa kilo dah naik. Raya terkejut buat kata kudrat dekat belakang. Jadi sebelum saya mula nak minta rakan-rakan yang ada dengan saya sekarang ni untuk share kita punya live ramai-ramai memeriahkan perkongsian ilmu kita pada tengah hari ini. Sambil bekerja tu nak tunggu lunch hour lagi 30 minit kan? Bolehlah join lah kita punya live ni kan, 10 ke 15 minit je, sekejap je, insyaAllah tak ambil banyak masa hari ni. Boleh dengar ke? Macam mana nak tengok komen? Kena balau. Tak nampak komen? Okay. Tu dengar. Jadi hari ni saya nak berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya tahu berkaitan dengan salah satu trend yang makin meningkat pada dalam dunia entrepreneur dan pemasaran, iaitu digital marketing. Memang banyak dah syarikat kecil ataupun besar dan juga para usahawan yang menggunakan kaedah digital marketing ni untuk menarik perhatian audiens dia. Sebab apa? Sebab main point digital marketing ni sebab dia semua berada di hujung jari anda. Semua sekarang kita dah gunakan teknologi dalam melakukan apa-apa aktiviti kan. Apa-apa aktiviti kini kita gunakan komputer, kita gunakan handphone, internet, termasuklah untuk cari atau dapatkan maklumat apa yang kita nak tahulah. Apa yang kita nak tahu pasal A, pasal B, semua kita cari dekat Google sahaja. Jadi kita boleh kata semuanya berada di hujung jari. Jadi ini dilihat sebagai satu opportunity yang sangat besar buat para usahawan dan juga syarikat di luar sana untuk attract diorang punya customer. Jadi sebelum nak masuk pasal digital marketing ni, saya nak apa beza digital marketing dengan traditional marketing ni? Kalau macam secara general knowledge lah kan, if kita sebut pasal digital marketing, of course dalam bayangan otak kita tu pasal konten, pasal promotion yang kita masukkan dalam kita punya social media ataupun website ataupun blog dan banyak lagi lah. Kalau macam traditional marketing ni, if anda dekat luar sana pernah alami macam dekat kita punya mailbox rumah kan, kita akan dapat flyers ataupun brochure dekat kereta, promoter tu selitkan kita punya wiper tu. Ada juga yang macam promoter datang ketuk depan pintu rumah kita punya office nak approach, ataupun dekat mall yang hulu-hulu flyers tu, itu adalah contoh traditional marketing. Atau ada juga yang buat calling session kan, macam call, hello saya dari sekian-sekian nak bagi tahu tentang produk sekian-sekian, berminat tak? So lebih kurang semua macam itulah. Itulah traditional marketing. Sebab yalah kan dulu kita tak ada, kita belum sampai ke arah digital ni. Jadi orang tak boleh nak reach more about the product ataupun servis yang anda sediakan. Jadi sebagai seller ataupun sebagai marketer, anda lah yang kena reach customer kan. Tak dinafikan memang traditional marketing punya teknik ni ada impact. Masih ada lagi company yang pakai, tapi saya rasa sekarang dah tak banyak sangat lah, sebab plus dengan our COVID situation before, and sebab kita dah ada yang kita panggil sebagai digital marketing ni lah. Jadi nak cerita digital marketing ni, dia terbahagi kepada dua. Dia ada content marketing, apa yang anda create dan apa yang anda publish. Macam content yang anda publish dekat sosmed business khas untuk bacaan pelanggan anda lah, dan juga e-commerce, iaitu transaksi jual beli secara atas talian, macam akaun Shopee, Lazada, website dan sebagainya. Dan digital marketing ni, konsep dia terbahagi kepada 3: paid, earn and own. Paid means yang anda bayar, earn yang anda dapat lah, dan own yang anda punya. Contoh macam, okay, kita start daripada own. Own tadi means yang kita punya kan. Jadi apa yang kita nak jual dan apa kita nak jual,
Jadi kita yang akan create kita punya ways. Macam kalau secara digital, of course kita akan choose untuk promote dekat social media. Nak promote, nak engage, nak gain customer, semua pada dalam social media lah, bergantung pada kita media mana yang kita nak guna dan yang mana kita rasa dekat dengan target audience. Of course produk tu, kalau macam produk tu fokus pada orang muda, fokus lah dekat macam IG ke TikTok ke kan. Kalau macam produk fokus pada orang yang dah berusia ke dewasa kan, Facebook atau website mungkin lebih sesuai. Jadi kalau kita nak buat apa, website ke, kita nak buat Shopee ke, Instagram ke, Twitter ke, apa semua tu di bawah konsep own. Kita yang create, kita yang manage sebab kita yang punya. Kalau macam earn ni, apa yang anda dapat as a seller atau as a marketer, contohnya macam review dari customer atau rating yang diberikan kepada anda lah. Misalkan dalam akaun Shopee atau macam Google, customer boleh bagi rate sama ada mereka berpuas hati atau tidak, dan daripada review dan rating yang diberi tu membolehkan anda tahu di mana untuk diubah ataupun tambah baik bagi memenuhi kepuasan pelanggan pada masa akan datang. Sebab rate dengan review ni, kalau dalam digital marketing punya macam e-commerce ni, sangat penting lah untuk anda jaga sebab customer lain boleh nampak review tu. Selalunya macam customer baru yang baru nak tahu pasal produk, dia akan tengok review dulu, dia akan buat perbandingan apa semua kan, baru dia orang buat decision nak beli ke tak. Lepas tu paid media, dia berbayar lah, tak kisahlah sama ada Google Ads ke, Facebook Ads ke, Instagram ke, untuk tunjukkan atau pamerkan anda punya barang dalam halaman akaun sosmed audience anda. And of course di sebalik ads ni adalah benda yang anda as a seller tu kena tahulah function dia, macam algorithm, engagement, macam mana iklan tu nak dipaparkan dalam setengah orang dan sebagainya. Ini maybe ada hubung kait dengan SEM, search engine marketing, macam, tapi yang ni awak kena, tapi dia kena belajar dulu sebelum membuat pembayaran lah. So anda boleh tahu anda ada pengalaman tu dan boleh elakkan daripada rasa rugi lah. Sebab kita bayar kan, of course lah kita nak bayar apa yang kita bayar tu dapat balik pulangan dia dengan lebih berkesan macam tu. Kalau macam website, dia ada konsep SEM dan SEO yang memainkan peranan yang sangat penting untuk pastikan anda punya page berada pada rank yang paling atas, ataupun at least pada halaman page yang first tu lah, tak kisahlah atas ke bawah kan, tapi ada lah kat depan tu. Jadi adalah teknik-teknik dia yang anda boleh belajar untuk improvekan engagement anda dengan customer dengan menggunakan media baru. Macam saya cakap tadi, SEM lah yang berbayar, yang macam ads, Google Ads tu. Kalau macam SEO ni tidak ada beza, tapi kedua dia perlukan knowledge untuk pastikan ia berhasil dan memberikan keuntungan balik pada kita lah. Kalau nak tahu macam mana SEO ni berfungsi, macam mana nak improve SEO ni, boleh contact kami tepi. Kami ada provide training, sempat. Jadi kalau macam untuk digital marketing ni, kenapa saya nak kongsi, sebab saya rasa ianya berkepentingan lebih-lebih lagi pada anda-anda yang baru nak menjinakkan diri dalam perniagaan. Sebab semua tahu susah nak dapatkan customer. Dia nak buat bisnes senang je sebenarnya, ada modal jalankan, tapi nak maintain tu, nak ada income tu macam mana, itu yang susah, and maybe perlu keluarkan duit. That's why anda perlukan kemahiran dalam digital marketing ni. Ada 4 sebab kenapa anda di luar sana, nak atau tak nak, kena juga guna ataupun adaptasi dengan kaedah digital marketing ni. Dia pertama dia, kita sekarang berada pada era on demand economy. Macam on demand economy ni maksud dia macam sesuatu yang diinginkan tu, sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan harus didapatkan pada waktu tu juga. If pelanggan tu nak tahu berkaitan dengan produk tu, dia nak tahu sekarang. Kalau macam dia nak tahu specialnya produk A dengan produk B tu, dia nak tahu sekarang. If dia nak tengok filem pun, dia akan kata dia nak tengok bila je dia nak. Jadi semuanya bergantung kepada dia. Bila dia nak, itu yang dinamakan sebagai on demand economy, dan ianya hanya boleh dijangkau
menerusi aplikasi digital. Kedua, sekarang kita dah ada culture efficiency di mana pelanggan sekarang lebih suka untuk membeli belah secara atas talian. Jadi mereka boleh, sebab apa tahu? Sebab mereka boleh buat comparison, perbandingan harga dari satu kedai ke kedai lain menerusi gadget yang mereka ada je. Jadi boleh tengoklah review-review dari previous customer kan, dan ini seterusnya membantu mereka untuk membuat keputusan pembelian dengan tepat dan cepat lah, lebih menjimatkan masa. Lepas tu dia ada banyak pilihan kan. Of course lah kita lagi suka nak buat macam tu daripada kita nak kena keluar travel semua. And then yang ketiga, dengan adanya digital marketing ni, dia membolehkan seller atau marketer untuk dapatkan customer baru tu dengan lebih mudah dan lebih luas lah. Bahkan kalau macam customer juga, tak semestinya kita yang boleh reach customer pun boleh reach kita dengan cepat. Tak macam traditional way dulu kan, macam seller yang kena approach satu-satu, call, pergi satu rumah ke satu rumah. Tapi dengan digital marketing ni, probability nak gain customer baru tu dengan lebih cepat tu tinggi. Dan yang keempat, digital marketing ni selalunya menerusi e-commerce. Dia juga berupaya memperbanyakkan banyak perkara lain. Antaranya macam proses pembayaran, kita kan dah boleh buat online transaction, dan trusted juga, mempercepatkan cara anda sebagai seller untuk belajar. Benda ni senang kalau macam kita dah tahu benda tu macam mana. Dan sekarang nak belajar pasal digital marketing ni senang sangat, banyak sangat ilmu-ilmu yang dikongsi oleh para sifu dekat YouTubers. Kalau tak berkemampuan untuk bayarkan, boleh cari dekat YouTube dan sebagainya. Jadi lepas tu kita boleh reach customer yang bukan sahaja daripada Malaysia, maksudnya dalam negeri ataupun negara kan. Kalau kita berupaya, kita boleh reach sampai ke international, dan kita boleh buat produk launching dengan cepat dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya nak kongsi tentang kelebihan digital marketing ni. Sebab kenapa anda sebagai para usahawan di luar sana perlu menggunakan kaedah digital marketing ni. Sebab kalau kena dengan dia punya strategi dia dan ada istiqomah yang berterusan, pastinya anda akan berjaya. Dan anda kena ingat, sebab kita sekarang berada pada zaman yang semuanya dah ke arah digital. Jadi mau atau tak, kena cuba dan juga beradaptasi. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya ingin kongsikan. Sekiranya terdapat persoalan, boleh tanya di ruangan komen. Jadi saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Anda boleh keep up to date dengan Facebook Live Amti Solution, sebab kami sentiasa akan buat live 3 hari seminggu, Isnin, Rabu dan Jumaat. Banyak lagi berkaitan dengan isu IT dan ICT yang akan dikupas pada next session dengan speaker yang lain lah, yang lebih interesting. Dan buat pengetahuan semua, Amti Solution, kami di Amti Solution ada menawarkan pelbagai training dan produk berkaitan dengan pengurusan ICT. Jadi sekiranya anda berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh call nombor yang ada tertera di bawah, atau boleh melayari lebih lanjut akaun Facebook, Instagram dan juga website Amti Solution. Jadi itu saja, kita jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat Raya.